Boleh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. InsyaAllah pada malam ni siri yang kedua daripada siri pengajian Sunan Ibni Majah. InsyaAllah pada malam ni kita nak tengok manhaj ataupun metodologi Imam Ibn Majah dalam penulisan sunan. Dia punya metod, cara pendekatan. Jadi setiap daripada pengarang-pengarang kitab hadis, sama ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Malik, Nasa'i, Tirmizi dan Abu Daud, semua mereka tu ada manhaj, ada metod. Mana ada cara mereka berfikir untuk mereka menyusun kitab. Itu adalah satu ciri keistimewaan yang utama yang ada di kalangan ulama Islam, sehingga ulama ni dia tidak tulis seberono. Ada sebab, ada metod dalam penulisan mereka. Sunan Ibnu Majah ni adalah salah satu kitab hadis yang terkemuka, yang sangat penting dalam pengajian Islam. Kitab yang ke-6, yang menjadi rujukan utama ulama. Yang mana kalau kita lihat contoh kitab-kitab kemudian ni, seperti seperti Arba'in Imam Nawawi, kita masyarakat awam ni amat mengenali kitab Matan Arba'in, Riyadus Salihin, Bulughul Maram. Jadi kitab-kitab ni kita dapati ada menukilkan hadis daripada Sunan Ibni Majah. Arba'in pun ada, Riyadus Salihin pun ada, begitu juga dalam kitab Riyadus Salihin, Bulughul Maram ada hadis-hadis yang diriwayatkan daripada Imam Ibnu Majah. Jadi Ibnu Majah ni kitab dia sebagai salah satu kitab yang ke-6, ada 6. Dan dalam pengajian hadis ni memang kita terkenal lah dengan sebutan Sunan Sittah, Sunan Sittah. Ada kala juga disebutkan sebagai Kutubus Sittah, ada kalanya disebutkan dengan Sihah Sittah. Jadi ni kitab hadis yang utama ni dipanggil Sunan Sittah, Sihah Sittah dan Kutub Sittah. Hakikatnya ni lah, ni kitab hadis. Maknanya kebaikan hadis-hadis Nabi tu dia terkandung di dalam 6 kitab ni, yang menjadi panduan kepada ulama kemudian untuk beristihad ataupun untuk membina hukum syarak. Dan tidak berarti bahawa kitab hadis ni yang sahih tu terletak dalam kitab ni. Hadis-hadis yang sahih tu terletak dalam kitab ni saja, tidak. Ada lagi. Cuma 6 ini adalah 6 yang masyhur. Jadi kita tengok dari segi penamaan Sunan Sittah, Kutub Sittah dan Sihah Sittah. Jadi dulu ada ulama panggil Sunan Sittah kerana dia mengambil kira itu adalah kitab hukum lah. Sebab sunan tu dia lebih merujuk kepada kitab hukum.
Sunan maknanya hukum, peraturan. Daripada sunnah lah, sunnah. Mana jalan, peraturan, tariqah. Itu makna sunnah. Jadi hadis-hadis yang menyebutkan tentang sunnah ataupun hukum-hukum. Maknanya hukum yang ditunjukkan oleh Nabi. Itu maknanya sunnah. Kalau kata kitab sihah sittah, maknanya kitab yang kebanyakannya adalah kitab-kitab sahih. Kitab-kitab yang mengandungi kebanyakannya itu kitab-kitab yang kebanyakan hadisnya itu adalah hadis sahih. Tidak semestinya 100% sahih. Sebab dalam Abu Daud pun ada yang tidak sahih, dalam Tirmizi pun ada yang tidak sahih. Cuma penamaan ini dia panggil secara pukal, ataupun dalam istilah dia panggil taghlib. Ala sabili taghlib, maknanya kita pakai borong, pakai secara keseluruhan bahawa hadis-hadis dia ni, hadis-hadis kitab sittah ni adalah sahih secara umumnya. Kutub sittah maknanya kutub tu kitab lah. Kemudian Sunan Ibn Majah sebagai kitab hadis yang ke-6. Sebab apa ada 6 kitab hadis? Dia sebenarnya dia ada perjalanan dia lah dari segi sejarah ni. Ulama dulu bila mana di kalangan fuqaha mereka nak buat kajian hukum, maka adalah kitab rujukan utama tu. Jadi kitab rujukan utama tu mula-mula ada yang kata kita dengan Muwatta' lah. Kalau zaman Imam Syafi'i dulu Muwatta', sebab Muwatta' tu kitab tunggu dia. Dan dalam masa yang sama Imam Syafi'i ni dia sebagai ulama mazhab dan juga sebagai perawi hadis. Sebab macam kitab tu, kitab tu dia lebih kepada kitab hadis berbanding dengan kitab fiqh. Dia lebih kepada kitab hadis sebab kalau dipelajari, maknanya kita belajar hadis lah. Lepas pada tu barulah mari pendapat Imam Syafi'i yang mana dia seolah-olah mensyarahkan hadis tersebut. Cuma hak Ustaz Ding mengajar tu, kalau tersilap kita dia mukhtasar tidak pergi lagi sebab ni tak ada siapa sanggup ngaji. Mainnya ni tu berapa belah jilid? 12 jilid. Jadi kitab tu dia lebih kepada kitab hadis fiqh lah, hadis fiqh. Nak kata hadis saja pun tidak juga, fiqh saja pun tidak juga, tapi kitab hadis berserta dengan perbahasan Syafi'i. Dia gabung. Kita kata kitab hadis tu sebab apa? Sebab hadis dalam tu dia Imam Syafi'i dia bermula dengan hadatsana. Jadi hadatsana dengan sanad lah. Jadi bila begitu dia lebih kepada kitab hadis. Macam kitab tafsir Tabari, tafsir Tabari dia lebih kepada kitab hadis. Cuma kitab hadis tentang tafsir. Kitab fiqh yang bersanad, hadisnya bersanad, ataupun kitab hadis fiqh bersanad ia ada ulasan daripada Syafi'i, berbahasa Syafi'i. Jadi kitab rujukan kalau dulu zaman Imam Syafi'i lah yang menjadi panduan semua ulama. Sebab kitab Muwatta' tu kalau zaman Imam Syafi'i, kitab Muwatta' tu, Muwatta' Malik. Jadi kitab Muwatta' Malik ni itulah membentuk mazhab Malik. Itu juga membentuk mazhab Syafi'i. Begitu juga mazhab Hanafi pun dia tupai daripada kitab Muwatta'. Sebab dia ada bersih Muwatta' Imam Muhammad. Bersih Muwatta' Imam Muhammad. Dia ada Muwatta' hak Malik riwayat Yahya bin Yahya, ada juga Muwatta' versi riwayat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid kedua Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni dia ada dua murid utama, Abu Yusuf Qadhi, Imam Muhammad sebagai akademik lah, akademika, maknanya dia menyediakan bahas-bahas ilmiah, bahas-bahas ilmiah. Jadi Abu Hanifah ni dia kemah tu kerana dia ada anak murid yang menyediakan bahas secara ilmiah itu
tugas Muhammad bin Hasan Syaibani, manakala Abu Yusuf ni dia pegang jawatan qadi. Jadi dia ada qadi, ada mahkamah, ada tempat dia memutuskan hukum, dia menjadi tempat rujukan, dia membuatkan hukum, maka dia guna mazhab Abu Hanifah lah. Jadi mazhab Abu Hanifah tu dia kukuh dengan cara anak murid yang bawa dia. Sebab nak membina mazhab ni dia bukan satu benda yang mudah, dia memakan masa beratus-ratus tahun. Jadi dia kena dokongan yang kuat. Zaman kemudian ni ulama kata rujukan utama untuk membina hukum ni seperti kata Hafiz Sa'id bin Sakan, bahawa 4 buah kitab hadis yang menjadi usul kepada Islam. Ada 4. Bahawa ada 4 tu, ada 4 buah kitab hadis yang menjadi usul kepada Islam. Beliau mengatakan bahawa tiang bagi agama Islam adalah kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari, kitab Abu Daud, kitab Nasa'i. Kitab ni 4. Jadi maknanya di sini kutub arba'ah lah. Ada kutub arba'ah, 4 kitab. Kemudian pendapat ini diterima oleh Hafiz Abu Abdillah Ibni Mandah. Maknanya dia pun menyebut, maknanya kepada pelajar hadis ataupun kepada ulama tidak dia kena rujuk pada 4 dawawin ini, 4 kitab ni. Kemudian mari pula Al-Hafiz Abu Tahir As-Silafi menambahkan kitab Jami' Tirmizi, lalu menjadikannya sebagai kitab kelima. Ni kita tak ada nak ngedit ni pakai jalan gitu sebagai kitab kelima. Jadi duk main dengan 5 kitab ni, sebut maknanya kepada pelajar hadis 5 kitab ni. Kepada alim ulama yang nak beristihad ataupun nak tulis kitab, dia kena berpandukan kepada 6 kitab ni. 5 kitab ni. Imam Ibn Salah dan Imam Nawawi, mereka berdua tidak memasukkan kitab As-Sunan, kitab Sunan Ibnu Majah sebagai sumber utama hadis seperti 5 kitab yang lain. Mana kalau kita tengok dalam kitab mereka berdua ni, Ibn Salah dalam kitab dia Muqaddimah, Imam Nawawi ni dia meringkaskan kitab Muqaddimah. Kitab Ibn Salah dengan kitab Nawawi ni, ini adalah teks utama lah kalau belajar usul hadis tu. Jadi antara kitab yang disenaraikan sebagai rujukan utama 5 kitab tadilah. Ibn Salah dan Imam Nawawi dia tidak menyebut nama kitab Ibn Majah. Itu tersebut. As-Sayuti ia buat syarah atas kitab Imam Nawawi ni, memberi komentar bahawa Sunan Ibnu Majah telah pun masyhur tersebar di zaman Imam Nawawi dan selepas itu baru dimasukkan sebagai kitab usul yang ke-6. Maknanya Imam Nawawi ni dia pakai turut pendapat Ibnu Salah, yang ni tidak menamakan kitab Sunan Ibnu Majah sebagai rujukan untuk membina hukum. Ulama pertama yang memasukkan Sunan Ibnu Majah ni ke dalam senarai 6 kitab hadis adalah Abu Fadl Ibnu Tahir dalam kitabnya Syurut A'immah. Syurut A'immah As-Sittah tu dia kena tambah As-Sittah, syarat-syarat imam yang 6. Maknanya ulama yang tulis kitab ni dia ada syarat dia. Maksud syarat-syarat dia ni maknanya perawi macam mana kita nak, maknanya Imam Bukhari dah syarat dalam kitab dia tu hadis sahih. Jadi perawi syarat macam mana? Dhabit, siqah, dipercayai, terkenal dengan meriwayatkan hadis, lama berdampingan dengan guru, dia tu memang banyak meriwayatkan hadis. Kalau orang tu dalam dunia periwayatan hadis ni dia ada 10 hadis je. 10 hadis je. Tu tak
kira macam orang tidak terkenal lah. Tidak terkenal dia tu. Jadi dia kena terkenal dengan banyak meriwayatkan hadis. Lepas tu dia tu pula antara syarat bagi seorang perawi untuk hadis dia tu diambil oleh imam-imam yang 6 ni, dia kena lama bermulazamah dengan guru dia. Kalau mari kalau ngaji tu tak, dia ngaji sebentar je dengan guru tu 4 kali mari. Tak, 4 kali mari tak cukup. Dia kena melazimi lama, 4 tahun ke 2 tahun ke, setahun ke, 2 tahun ke, 3 tahun ke, 4 tahun ke, itu dia panggil lama bermulazamah, lama mendampingi guru. Supaya kalau kita zaman learn ini ada orang ngaku dia ni anak murid Mufti Haji Noh. Ada orang ni ngaku bahawa dia anak murid Mufti Haji Noh. Tak. Jadi sedangkan Haji Noh ni ada tempat dia mengajar. Ada tempat dia mengajar dan lama dia mengajar. Tak. Sebab ada seorang ni dia mengaku bahawa Tok Peti Haji Noh ni ngajar ilmu ni pada dia tengah malam. Tengah malam. Jadi benda tu pelik lah ajaran tu. Sedangkan kalau kita tanya orang yang lama mulazamah dengan Tok Peti Haji Noh ni, sebab Haji Noh ni ngajar di Jami' Murbau tu, kelas tafakuh fiddin tu. Mana lain cara tu. Hak masyhurnya Tok Peti Haji Noh ni ngajar Baidawi, tafsir Baidawi. Ilmu tu ilmu hak maklumlah, tak ada benda ilmu sulit, ilmu mengatik dalam gelak ni. Tapi pokok ngatik dalam gelak ni dia kata ni ilmu yang diajar oleh Tok Peti Haji Noh. Maknanya kena tengoklah orang ni ambil ilmu dengan Tok Peti Haji Noh ni bila, masa mana tempat dia ngajar di Masjid Penambal tu. Sekian lama dia ngajar situ di Masjid Muhammadi. Tiba-tiba kata ada dia ngajar tengah malam. Supaya orang dakwa ambil ilmu hikmah daripada Tok Kenali lah. Dia kata Tok dia ni pecek Tok Kenali. Tengok Tok Kenali letih tu dia main pecek. Masa tu lah keluar segala ilmu ma'rifat hakikat. Ia terkeluar dalam keadaan dia letih, khabar tak khabar. Tu tak pakar gitu tu. Bukan waktu, kita kata bukan waktu Tok Kenali buka kitab. Hak sekian ramai anak murid Tok Kenali tak ada ngajar ilmu pelik-pelik lagu tu. Tu maknanya syarat perawi tu dia ambil kira macam mana dia tu belajar mengambil riwayat daripada gurunya. Jadi ulama ia mula-mula menyebut Imam Ibnu Majah ni dalam senarai pengarang kitab yang penting, iaitu Abu Fadl Ibnu Tahir dan juga Al-Mizzi dalam kitab Tuhfatul Ashraf fi Ma'rifatil Atraf dan Tahzibul Kamal. Tuhfatul Ashraf ni mana kitab indeks hadis. Pada waktu tu ada kitab indeks hadis. Maknanya hadis ni kita nak cari duk mana. Zaman tak ada komputer. Dia ada buku kitab ni. Macam hadis laisa syadid bis sur'ah tu. Laisal ghina an kasratil arab. Jadi cari bab laisa. Dia ada tu. Laisa saja. Innama saja. La yu'minu. Dia ada tu. Kita nak cari dia akan sebutlah dalam kitab ni. Perawi dia sekian-sekian. Itu indeks hadis pada zaman itu. Dan juga dalam kitab Tahzibul Kamal oleh Mizzi. Tahzibul Kamal ni mana kitab biografi perawi. Biografi perawi. Sorang-sorang. Perawi yang ada dalam Sunan Sittah tu ada segala rekod kajian tentang dia tu seorang demi seorang dalam kitab Tahzibul Kamal. Kitab Tahzibul Kamal ni bakal 20 jilid, 20, macam-macam cetak okeylah. Antara 15 jilid sehingga 20 jilid. Tahzibul Kamal mana komus perawi hadis. Situ tu ada sebutlah Ibnu Ma'in kata orang ni macam mana.
Bukhari kata macam mana, Fallas kata macam mana, Ibnu Qattan kata macam mana. Ada senarai dia punya kritikal terhadap perawi tadi. Sekali dengan nama tu guru dia, anak murid dia, ada belaka. Mana dia mengembara, ada lengkap. Jadi Al-Mizzi ni dah setengah tu moga tulis ku Arab ke tak ada bagi, setengah tu dibaca Al-Mazzi. Sebenarnya Al-Mizzi. Jadi Al-Mizzi ni dia menyenaraikan perawi-perawi dalam Sunan Sittah, termasuklah perawi dalam Ibni Majah. Ada ulama seperti Ibnul Athir meletakkan kitab Muwatta karangan Imam Malik, dan ada yang meletakkan Sunan Darimi, dan ada yang mencatatkan kitab ke-6 Syarah Ma'anil Athar oleh Imam Tahawi. Maknanya ada ulama meletakkan kitab ia ke-6 ni sebagai tempat Ibnu Majah dengan tak kitab lain. Maknanya sepakat ulama pada waktu tu terima 5 kitab. Oleh kerana nak menambahkan lagi koleksi rujukan ni, maka ada yang tambah yang kena. Jadi Ibnu Tahir tambah Sunan Sittah, begitu juga Al-Mizzi tambah Sunan Sittah. Tetapi ada orang yang tidak setuju. Ada yang kata kita letak Darimi lah. Orang lain pula kata kita letak Muwatta. Ada pula yang kata letak Syarah Ma'anil Athar oleh Imam Tahawi. Ini jangan tukar dengan Syarah Mushkilul Athar. Waktu penuh Sa'din ngajar itu tu, waktu kitab lain. Ini Syarah Ma'anil Athar. Kitab lain pula. Waktu tu hadis-hadis yang menimbulkan polemik. Hadis Mushkilul Athar ada yang mencetuskan kemuskilan. Syarah Ma'anil Athar ni maknanya kitab yang menghuraikan hadis-hadis yang bertentangan makna. Kalau kita belajar kitab ni mula-mula Imam Tahawi buat mari hadis yang menjadi dalil kepada satu mazhab. Kemudian dia pun mari hadis lain yang bertentangan yang menjadi dalil pada mazhab kedua. Lepas tu dia bandinglah. Hak mana lebih kuat? Hak mana sepatutnya? Hak mana lebih rajih? Hak mana lebih kuat? Hak mana lebih sesuai dengan pendapat sahabat-sahabat? Hak mana yang lebih sesuai dengan qiyas? Itu kalau kita belajar kitab Syarah Ma'anil Athar. Jadi alasan orang yang letak kitab Imam Malik ni dia anggap lebih sesuai kerana ia mengandungi hadis-hadis yang sahih. Hadis-hadis sahih. Maknanya kalau banding antara Muwatta dengan Ibnu Majah ni, dia kata lebih tinggi Muwatta lah, sebab Muwatta ni dia guru kepada Imam Syafi'i, guru kepada Muhammad bin Hasan Syaibani. Malah imam seperti Syah Waliullah Dahlawi ni dia kata kalau kira dari segi nisbah kitab-kitab hadis ni hak nombor 1 Muwatta, kemudian diikuti dengan Bukhari dan Muslim. Itu kalau ikut dia. Akan tetapi alasan ini boleh dijawab dengan 2 alasan. Pertama, hadis-hadis Muwatta kebanyakannya telah terangkum dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ada. Sebab guru pada guru Bukhari itu Imam Malik, guru pada guru Imam Muslim Imam Malik. Jadi hadis-hadis Muwatta tu sebenarnya sudah ada dah dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, hatta dalam Abu Dawud pun ada dah. Jadi tak perlulah kita nak ambil Muwatta tu nak kira sebagai kitab yang ke-6, kerana hadis-hadis Muwatta tu telah ada dah dalam Muslim, dalam Bukhari. Yang kedua, kitab Muwatta ni, kitab Muwatta ni, kitab Muwatta tinggal tu banyak mengandungi hadis mauquf. Hadis mauquf dan asal sahabat tu samalah, tukar. Hadis mauquf satu, kemudian fatwa sahabat dan fatwa fuqaha di Madinah. Ini kitab Muwatta tu banyak mengandungi hadis mauquf. Hadis mauquf tu hadis kata-kata sahabat lah. Kemudian fatwa sahabat, orang tanya hukum ada sahabat, sahabat jawab. Dan fatwa fuqaha yang ada di Madinah pada waktu itu. Kadang-kadang ada fatwa daripada Nafi', fatwa daripada Salim, fatwa daripada
Al-Qasim. Al-Qasim ibni Muhammad ibni Abi Bakr. Oleh itu, ia bukanlah kitab hadis sepenuhnya. Kadang-kadang banyak juga pendapat Imam Malik bubuh situ. Jadi tak sesuai. Lepas tu kalau kita nak tambah satu lagi, kitab Muwatta ni dia tak tebal mana. Tak besar mana, tidak sebesar kitab Ibni Majah. Tapi kalau banding Ibnu Majah dengan kitab Bukhari, Muslim, Abu Daud tu kecil Ibnu Majah tu. Lebih kecil lagi berbanding kitab hak lain-lain tu. Kemudian kitab Sunan Darimi pula, ni alasan orang yang meletakkan Sunan Darimi ni sebagai kitab yang ke-6 dianggap sesuai kerana ia mengandungi hadis-hadis yang tinggi sanadnya. Kerana beliau adalah guru kepada Imam Muslim dan para perawinya pula kurang dipertikaikan. Maknanya Ad-Darimi ini dia guru kepada Imam Muslim. Kalau kita baca Muslim tu, dia katalah haddatsana Muhammad bin Qapodah Ad-Darimi. Jadi tinggi sanad kata dia. Dan perawinya tu kalau nak banding dengan perawi Ibnu Majah lebih kuat lagi perawi Sunan Darimi. Akan tetapi ulama tidak memasukkan Sunan Darimi yakni sebagai kitab yang ke-6 kerana beliau banyak memasukkan hadis mauquf dan hadis maqtu'. Maknanya kitab Ad-Darimi itu lebih banyak dengan hadis-hadis mauquf, mana kata-kata sahabat, dan hadis maqtu', yakni kata-kata tabi'in. Banyak tu. Jadi tak sesuai lah kita. Sekarang ni hak naknya solid hadis Nabi. Hak tu maksud. Ni buah kitab hadis ni kita naknya kitab dia menghimpunkan banyak kata-kata Nabi SAW. Bukan kata-kata sahabat dan tabi'in. Lepas tu kalau golongan yang nak letak Syarah Ma'anil Asad tadi, hal tu tidak sesuai juga kerana tumpuan utama Imam Tahawi dalam Syarah Ma'anil Asad tu adalah untuk menjelaskan hadis yang bercanggah. Mana tujuan dia tu untuk menjelaskan hadis yang bercanggah, bukan nak himpun hadis-hadis. Dia boleh jadi rujukan kepada ulama, tidak. Yang kedua, tidak sesuai kitab Syarah Ma'anil Asad ni kerana Syarah Ma'anil Asad ni dia lebih cenderung kepada mazhab Hanafi. Dia ke arah Hanafi tu banyak. Dia memang orang kepada mazhab dia. Kalau kata macam Bukhari ni tak nampak dia nak agak pada mazhab dia. Dia tak sebut ini pendapat aku kau gapo tidak. Kalau Imam Tahawi ni dia kata apa yang kita nyatakan di sini inilah pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad Syaibani. Dia tegas sangat agak kepada mazhab dia. Mazhab Hanafi. Yang ketiga iaitu Imam Tahawi ni banyak sangat juga mengemukakan asar sahabat dan juga pendapat tabi'in. Tak gilah bila dia nak sokong mazhab dia tu, dia akan marilah pendapat sahabat, pendapat tabi'in. Dia selaras dengan aliran dia. Sudah tentu ulama yang memasukkan Sunan Ibnu Majah sebagai kitab yang ke-6 mempunyai alasan yang kukuh kerana banyaknya penambahan pada 5 kitab. Maknanya hadis yang ada dalam Sunan yang 5 tu banyak dah. Lepas tu tengok pula dalam Ibnu Majah lagi ada tambahan-tambahan. Ia wajar diambil kira. Maka dengan sebab itulah kitab Ibnu Majah ni sesuai untuk dimasukkan sekali. Dan banyaknya manfaatnya, poinnya terutama bagi sesiapa yang mahu mendalami ilmu agama dan menjadi seorang ulama. Mana ulama tu kalau dia nak beristihad ataupun dia nak mengeluarkan hukum
daripada hadis-hadis ni, maka dia boleh rujuk kepada Sunan Ibni Majah sebagai tambahan. Pada pendapat penulis, ulama menghitung Sunan Sittah sebagai kitab usul bukannya kerana dilihat kepada kesahihannya semata-mata, kena tambah semata-mata, tetapi melihat kepada maksud penyusunan dan keistimewaannya. Kerana apa? Kerana masing-masing itu ada manhaj. Masing-masing ada manhaj. Keenam kitab ini telah dipilih sebagai asas dalam pengajian hadis. Setiap kitab ini mempunyai metod penulisan dan pendekatan yang tersendiri. Pendedahan pelajar dengan kitab-kitab ini akan melatihnya menguasai ilmu hadis secara lebih sistematis. Ataupun dalam istilah dia, ini dapat membina malakah. Dia panggil malakah hadisiyah. Malakah hadisiyah. Malakah ni ke apa? Malakah ni makna bakat lah. Membina bakat, membina kemahiran. Maknanya dia kitab yang ada disusun oleh ulama dengan berperingkat-peringkat tu sebenarnya nak membina malakah, kemampuan. Macam orang nak mendalami mazhab Syafi'i ni, dia kena ada tertib kitab-kitab yang dipelajari lah. Macam kalau orang pondok ke apa, dia akan ngaji lah kitab Mukhtasar Latif dah. Naik pula kepada kitab Safinatun Najah, lepas tu Safinatus Salah, lepas tu naik pada Mata Ghayah wa Takrib, Fathul Qari dah. Naik kepada Umdatus Salik, naik pada Minhaj Talibin dah. Naik kepada Mahalli. Tu nak bina malakah, nak bina bakat jadi ahli fiqh. Kalau nak bina malakah jadi mujtahid, ada ulama kata kitab Bidayatul Mujtahid lah, Ibnu Rushd. Sebab Ibnu Rushd ni dia bandingkan mazhab. Syafi'i kata gini, Hanafi kata gini, Malik kata gini. Puncanya hadis ni. Kalau tu kata hadis ni dilihat daripada kaedah ni. Kaedah ni mengeluarkan kesimpulan lagu ni daripada hadis ni dah. Sebab itulah dia ada kajian tu, dia kata tarbiyatul malakah al-istihadiyah, tarbiyatul malakatil al-istihadiyah fi kitab Bidayatul Mujtahid. Maknanya belajar kitab Bidayatul Mujtahid ini dapat membina bakat seorang mujtahid. Kerana Ibnu Rushd Al-Hafidh tu dia telah tulis kitab dengan nama Bidayatul Mujtahid, permulaan untuk beristihad. Nak beristihad kena baca kitab, kena belajar kitab Bidayatul Mujtahid dulu untuk beristihad. Tapi kalau kita sekadar nak beramal, cukup dengan kitab. Kalau mazhab Hambali tu dia ada kitab Bidayatul Faqih, nak jadi orang faqih, orang yang faham fiqh. Tu maknanya penulisan kitab ni adalah untuk membina, pengajian kitab ni nak membina malakah, kemampuan, mana kita boleh berdikari. Ada maksud. Pada umumnya apabila kitab itu dijadikan asas pembelajaran dan pengajian, maka akan ada penulisan tentangnya, mana untuk membantu. Dah kitab tu kitab ia penting dah. Orang duk ngaji kitab tu, maka akan ada lah kitab sokongan. Maknanya akan ada kitab syarah. Ni. Setiap daripada kitab ini, maknanya kalau merujuk pada Sunan Sittah ni, akan ada perhatian daripada ulama dari segi mensyarahkannya, buat hasyiah, merengkaskan dan menulis biografi perawi masing-masing. Dia macam kita kata Kementerian waktu Bik Sukatan sejarah SPM sejarah dah. Jadi syarikat agapo waktu Bik lah siri rujukan sejarah SPM, syarikat A, syarikat B, syarikat waktu Bik. Syarah lah tu, syarah kepada sukatan yang telah dibuat oleh kementerian. Jadi kalau kita beli sukatan tu kan, hak kementerian tu sukatan sains kementerian, kita nak belajar tu tak faham.
Cikgu boleh dah. Sebab apa? Sebab tu mata. Mata. Bab pertama gini-gini dak. Budak baca tu tak faham. Jadi nak faham kena ada buku teks. Buku teks ni pula kadang-kadang dia karang habis. Dia buat senario lah macam-macam. Point tu point ni. Jadi payah faham. Jadi budak pun pergi beli rujukan. Cikgu ni pula buat rujukan. Tulis pula buku rujukan. Jadi baca tu. Pas rujukan ni tebal. Dia pun peringkah pula. Poket. Nota poket. Lepas tu dah kita nak periksa ke pada set soalan ya. Tak ada nota-nota. Dak buat soalan, latih tubi. Tu maknanya dunia ilmu tu lagu tu. Sama ada turas. Kita belajar ni pun ataupun kita belajar sekolah pun benda yang sama ya. Sistem yang sama. Kena ada buku teks, ada buku rujukan, ada buku rujukan tebal, nipis. Sebab itulah kalau kata syarah Bukhari tu macam-macam jenis syarah ada. Fathul Bari, Umdatul Qari, macam-macam kitab, Kawakib, macam-macam jenis kitab ada. Jadi masing-masing itu dia ada aliran pula. Orang Hanafi, orang Syafi'i. Lepas tu syarah ni panjang, syarah ni pendek. Syarah ni bahagian nak penting-penting je. Ni segala benda dia syarah. Terpulai pada masing-masing. Lepas tu ada pula peringkah pula. Buah mata, buah sanak. Buah ada bulan. Jadi dia ada tajrid Bukhari, Mukhtasar Bukhari, tajrid Bukhari. Jadi itu maknanya bila kitab tu menjadi perhatian dari segi pengajian, maka untuk mempelajari kitab tadi maka adalah kitab bantuan untuk memahami kitab tadi. Jadi wujudnya yang dipanggil sebagai sunnah sittah ni sebenarnya dia adalah teks lah ataupun rujukan ulama dalam mempelajari hadis pada waktu itu. Sebab dia dalam dunia ilmu hadis ni dia ada dua peringkat. Dia panggil asrul riwayah dengan asrul tadwin. Era periwayatan hadis dengan era pembukuan hadis. Dua era tu. Maknanya zaman Imam Bukhari, Imam Bukhari dia akan cari hadis tu satu demi satu daripada ulama-ulama hadis yang ada di zaman dia di cerita tepat dia akan cari, dia akan hipun lah dalam koleksi dia. Katalah Imam Bukhari dia pergi jumpa dengan guru dia Qutaibah. Jadi dia pun selama mana dia duduk dengan Qutaibah tadi adalah senarai hadis-hadis dia daripada Qutaibah. Hadis Qutaibah daripada orang ni, hadis Qutaibah daripada orang itu pula. Ada klasifikasi lain pula. Tu baru seorang daripada Qutaibah. Kalau daripada Muhammad bin Bashar, buk suku pula. Buk suku pula kalau daripada Ibnu Abi Syaibah. Buk suku pula daripada siapa dia? Perawi lain ni. Jadi lagu tu cara dia. Jadi bila ada banyak ni kitab guru dia ni dia pun pilih lah, lalu membentuk kitab sahih dia tu. Dia ambil ni buku sini, ambil ni buku sini. Itu zaman periwayatan. Dan jadi hadis tu dia ambil daripada mulut ke mulut. Zaman asrul riwayah, era periwayatan hadis. Kemudian bila mana Imam Bukhari telah saring, telah tulis dah secara tersusun, diikuti oleh Imam Muslim, Tirmizi, Abu Daud dan lain-lain, maka orang ramai tidak perlu lagi buat cara seperti mana zaman Imam Bukhari dulu. Jadi untuk tahu hadis, memadai pada mereka tu pergi ambil hadis Bukhari, kitab Bukhari ni daripada orang yang meriwayatkan kitab Bukhari. Tak perlu dah pergi jumpa Syekh ada hadis ke apa, cerita kita. Sebab jalur tu dia akan mari ikut Bukhari juga. Jadi memadai dengan ambil ikut Bukhari. Itu panggil asrul tadwin. Asrul tadwin. Jadi kitab Bukhari itu waktu dia bacakan kepada anak murid dia tu beratus-ratus orang, beribu-ribu orang. Jadi kira-kira kitab Bukhari itu telah jadi mutawatir. Tak perlu orang tu nak cari daripada seorang guru direct daripada
mulut mereka. Sebab apa? Sebab semua hadis-hadis itu telah tercatat dalam kitab masing-masing. Siapalah kepada orang kemudian pun macam Nasai ke, Tabarani ke, Bazzar ke, ada dalam kitab. Hadis itu ada dalam kitab. Maka sebab itulah sudah menjadi satu kesepakatan di sisi ulama hadis, tidak ada hadis yang tidak dicatat. Jadi kalau ada hadis yang tidak dicatat tu, itu macam pembohongan lah. Ada dakwa yang kata hadis ni ada ahli bait, imam-imam. Itu tak boleh pakai. Sebab ulama kita ni, ulama yang menekuni disiplin hadis ni, dia telah catat semua dah. Lepas silapnya kata Suyuti, setelah asrul tadwin ni, ulama yang telah ambil riwayat dengan cara bersanad ni, dia telah letak dalam kitab-kitab mereka. Maka tidak ada lagi kitab yang tidak ada lagi hadis yang terlepas daripada mereka. Semua ada. Kalau baru ada tu cek lah. Itu adalah cak reka, yang telah tak tahu mari melalui mimpi ke dah. Itu semua pembohongan belaka. Sebab ulama ni begitu teliti menyaring, dia tidak akan membiarkan hadis tanpa diriwayatkan dengan ada sanad. Jadi bila ada dia akan catat. Taswilah. Dia tak ada jenis tak apa kita akan pindah hadis ni melalui mulut ke mulut dak. Ulama hadis ni memang daripada dulu lagi dia catat hadis. Sebab penulis hadis ni dia berlaku zaman Nabi lagi. Suruh catat hadis. Dan untuk memudahkan umat ni, sebab itulah Imam Bukhari dan murid-murid dia tu dia ada kitab koleksi hadis. Jadi untuk belajar hadis ni dengan rujuk pada kitab ada. Tak payah cari syekh ada kitab, syekh ada hadis mana? Kau tak ada dalam kitab. Kau tak ada tu. Tapi kalau dia pejam mata selai atas tu, mari hadis tu, tu boleh-bolehnya Kemudian maksud penulisan Sunan Sittah. Jadi kita bicara tadi Sunan Sittah ni termasuklah Ibnu Majah lah kitab yang penting untuk membina malakah bakat dalam ilmu hadis. Jadi secara khususnya setiap daripada kitab Sunan Sittah tadi dia ada sebab mengapa dikarang. Ulama hadis telah menjelaskan bahawa maksud Imam Bukhari untuk mengeluarkan hadis-hadis sahih, malah paling sahih, dan mengajar cara bagaimana mengistinbatkan hukum daripadanya. Itu. Hal ini kita tak berujukan. Ini adalah Syekh Zakaria lah, Syekh Zakaria Kandalawi. Dalam kitab dia Aujazul Masalik dia ada sebut. Jadi maksud Imam Bukhari ini untuk mengemukakan hadis yang paling sahih. Hadis sahih malah paling sahih. Itu yang pertama. Yang kedua, mengajar cara bagaimana mengistinbatkan hukum daripadanya. Sebab kitab Sahih Bukhari ni kita ngaji kan, dia kau lama kau halus terjemah tu bab dia tu. Macam bab semaya lah. Semaya pakaian saja tu. Tepat semaya pun ada dah disebut semaya di tempat yang sepi, semaya dekat dengan ketuha, semaya atas kenderaan. Dia akan perincikan satu persatu. Itu maknanya cara dia karang tu, cara dia mengajar kita macam mana memahami hadis, membuat kesimpulan hukum daripada hadis. Sebab itulah tarjamatul bab dia tu makin lama makin khusus, makin mengecil. Imam Muslim ingin menyatakan seni sanad, dia panggil sina'ah hadithiyah, sina'ah isnadiyah, seni sanad, dengan cara memperbanyakkan jalan sanad hadis. Macam dalam Muslim ni, tu haddatsana, ni akhbarana. Dia lain tu haddatsana dengan akhbarana. Biasanya haddatsana tok guru baca, anak-anak murid dengar. Akhbarana
dibacakan hadis di hadapan tok guru. Imam Muslim dia jaga benda-benda ni. Haddatsana dengan akhbarana. Akhbarana guru dengar, anak murid baca. Anak murid baca, guru dengar. Haddatsani, mana sama so. Tak ada orang lain. Haddatsana dalam majlis ramai-ramai, haddatsana. Haddatsani antara guru dengan anak murid je. Guru baca pada anak murid. Akhbarani, mana guru seorang saja, dia dengan guru dia saja. Dia membacakan hadis tu di hadapan guru dalam keadaan tak ada orang lain. Dia bersendirian membaca hadis di hadapan tok guru. Jadi kalau Imam Muslim ni banyaklah. Kadang dia nak menyatakan perbezaan lafaz tu. Tok guru Imam Muslim hak ni lafaz lagu ni, tok guru hak ni lagu lain pula. Maknanya ketelitian mata tu itu amat dijaga oleh Imam Muslim dengan cara memperbanyakkan jalan ataupun sanad hadis, jalan sanad hadis. Kemudian memperbanyakkan syawahid. Syawahid ni hadis-hadis sokongnya daripada sahabat yang berlainan. Syawahid mana syawahid ni maknanya hadis daripada sahabat yang berlainan. Dan mutaba'ah. Mutaba'ah ni maknanya riwayat-riwayat sokongnya, maknanya riwayat sahabat seguru lah. Sahabat seguru secara mudah. Mutaba'ah ni sahabat seguru. Macam contoh Imam Muslim ni, hadis ni diambil daripada dua orang tu guru dia. Ibnul Musanna seorang, Ibnu Bashar seorang. Kadang-kadang Ibnu Abi Syaibah. Kadang-kadang pak ada. Ibnu Numair. Abu Bakar bin Abi Syaibah, Muhammad bin Numair, Muhammad bin Bashar, Muhammad bin Musanna. Macam kita baca haddatsana, kata Muslim haddatsana Ibnu Numair wa Ibnu Bashar wa Ibnu Musanna wa Ibnu Abi Syaibah. Pak. Jadi mereka semua ni ambil, katalah contoh mereka semua ni ambil daripada Muhammad bin Ja'far. Muhammad bin Ja'far ataupun ambil daripada Abdullah bin Numair. Ambil daripada Abdullah bin Numair. Jadi mereka berempat ni kira-kira sebagai rakyat seguru lah. Jadi hadis daripada rakyat seguru ni dipanggil hadis mutaba'ah. Sokongnya. Maknanya dia tidak bersendirian, tidak tafarrud. Abu Daud pula bermaksud untuk menghimpunkan dalil-dalil mazhab dan imam mujtahidi yang menjadi asas kepada mereka dalam menyimpulkan hukum dan bagaimana mereka beristidlal. Beristidlal ni buat dalil. Sebab itulah kata Imam Ghazali, kalau orang tu nak beristihad memadai ada padanya itu Sunan Abi Daud. Itu kalau mengikut Imam Ghazali. Ada Sunan Abi Daud cukup dah. Seseorang itu nak beristihad. Maka terhimpun di dalamnya hadis sahih, hasan dan soleh untuk diamalkan. Soleh ni mana layak lah untuk diamalkan dan dijadikan sokongan. Jadi dalam Sunan Abu Daud ni dia ada kelah-kelah lah hadis. Sahih, hasan, soleh, maknanya boleh. At-Tirmizi pula bertujuan untuk menjelaskan hadis-hadis hukum yang menjadi sandaran kepada ulama. Mana hadis-hadis tu mesti ada ulama pegang. Kalau tak ada seorang pun ulama pegang hadis tadi, maka Imam Tirmizi tidak akan memasukkan hadis dalam sunan dia. Begitu juga Imam Tirmizi menyebut amalan pegangan mereka, yang ini berdasarkan kepada hadis ni. Macam hadis apa? Iza staddal iza iza shaddal haru fa'abridu bis salah fa'abridu zuhra fa'abridu apa hadis itu dia tu, bila mana panas bersangatan maka hendaklah kamu semaya zuhur tu pada waktu redup. Maknanya kalau musim panas dah, musim panas
Zuhur pukul 1 panas-panas ceng itu, Nabi kata fa'abridu bizuhri, semayalah waktu zuhur pada waktu redup. Maknanya pukul 2.30 lah baru qamat. Jadi wa ila hadzal hadis zahaba ahlul ilmi. Ahli ilmu berpendapat berdasarkan kepada hadis ni. Dia pun sebutlah min as-sahabah wat tabi'in. Dah. Dia akan sebutlah. Kadang-kadang dia akan sebut nama-nama imam tu macam Malik ke, Ats-Tsauri ke, Ibnu Mubarak ke, dia akan sebut. Ishaq, dia akan sebut nama-nama imam-imam tu. Mana Imam Tirmizi akan sebut nama-nama ulama yang berpegang dengan hadis tadi. Sebab itulah hadis kitab Tirmizi ni dia terkenal dengan kitab mazhab ulama. Dia akan sebut mazhab ulama. Serta memperkenalkan cabang ilmu hadis seperti nasih mansuh. Macam Imam Tirmizi dia kata hadza hadisun hasan sahih, hadza hadisun gharib, hadza hadisun hasanun sahih gharib, hadza hadisun hasan. Jadi macam-macam istilah hadis tu. Hadza hadis muttaribul isnad, hadis ni bergoncang sanad. Seperti juga dikata hadis ni nasih mansuh. Lepas tu ada memperkenalkan tentang rijal, mana perawi. Dia katalah macam nama perawi itu dha'afuhu, dia kata. Ulama-ulama ada kata dia ni dhaif. Kemudian ada ilmu jarh wa ta'dil, ada takhrij hadis. Takhrij hadis tu wa fil bab lah. Wa qad ruwiya wa fil bab an Abi Hurairah Aisyah, itu dia panggil ada takhrijul hadis dan lain-lain. An-Nasa'i dalam sunannya lebih menekankan kepada ilmu ilal hadis, ilmu penyakit hadis. Maknanya Imam Nasa'i ni, satu, dia menyebutkan hadis-hadis yang menjadi sandaran fuqaha, hadis-hadis yang kita nak ambil hukum. Dia juga lebih menekankan hadis, ilmu hadis ilal hadis. Ilal hadis ni hadis yang ada penyakit. Zahir itu nampak sahih. Maknanya kadang-kadang hadis tu diriwayatkan daripada guru yang sama tetapi dalam bentuk ikhtilaf. Dalam bentuk ikhtilaf. Hal ni kalau kita belajar Sunan Nasa'i, dia akan ada satu bab dipanggil babu zikru al-ikhtilafi, macam contoh an Ayyub. Kalau kita belajar Nasa'i itu dia ada dua jenis tarjamatul bab. Dalam Sunan Nasa'i kita belajar dia ada dua jenis tarjamatul bab. Tarjamatul bab pertama hak pekoh. Pekoh. Bab tentang semaya duduk, semaya berdiri. Kadang-kadang tu kita akan jumpa bab zikru al-ikhtilafi ala Ibni Abbas ke, bab zikru al-ikhtilafi ala Ayyub ke. Dia ada. Hak tu cara ke ilah dia lah. Kita boleh kesal situ. Lepas pada itulah dalam tajuk tu kita boleh tengok orang ni riwayat daripada Ayub dengan lafaz lagu ni, orang ni riwayat daripada Ayub dengan lafaz yang lain pula. Jadi hak mana sah? Lepas tu dia akan adalah qala Abu Abdurrahman. Wal asahu, riwayat siapa? Tu ilmu ilah yang terdapat dalam Sunan Nasa'i. Ibnu Majah pula menghimpunkan semua jenis hadis yang berlainan sanad dengan hadis-hadis sahih, berlainan sanad dengan hadis-hadis dalam kitab yang 5, dan mempunyai perbezaan antara kesahihan dan kedhaifan. Maknanya Ibnu Majah ni dia tidak beriltizam dengan hadis sahih saja, dia campur belaka. Sebab kadang-kadang hadis tu dhaif. Hadis tu dhaif. Mungkin dengan ada tarik yang lain, hadis tu dapat di-upgrade jadi hasan li ghairihi. Dan satu lagi mungkin dari segi syarat Imam Ibnu Majah tu dia tak ketat. Mana perawi ni bagi dia boleh lah. Orang lain tak sedar. Maka dengan sebab itulah ada juga dalam riwayat Ibnu Majah itu
hadis-hadis yang tidak sahih, hadis-hadis maudhu yang tidak boleh dinisbahkan kepada Nabi SAW. Tapi dia sebut dengan sanad lah. Dia sebut dengan sanad. Mungkin orang tu dia nilai sebagai orang yang boleh diterima hadis di sisi dia. Ada yang tidak. Dari segi tertib pengajiannya, ni dari segi tertib pengajian. Mana cara ni, kalau mengikut cara ulama India lah. Bila dia tengok cara penulisan kitab tu berbeza-beza, maka ada kitab yang perlu dipelajari secara tertib ni terlebih dahulu. Pada peringkat awal, pelajar seharusnya mengetahui pendapat-pendapat ulama dalam sesuatu masalah dan pelbagai cabang ilmu hadis. Maka ini adalah tugas kitab Imam Tirmizi. Jadi orang mula belajar kitab hadis ni, dia tujuan utama nak jadi ahli hukum. Sama ada ahli hukum tu dia ada mazhab tersendiri, ataupun dia nak ada pendapat sendiri, tetapi masih lagi guna usul mana-mana imam. Nak buka mazhab ni, nak buka mazhab boleh, nak buka mazhab orang ikut kita ke tak? Itu masalahnya. Dia sebab ijtihad tidak semestinya membentuk mazhab. Kita orang tu berijtihad, masuk berijtihad ni kita buat keluar pendapat sendiri dalam satu masalah. Maksudnya masalah yang baru berlaku lah. Kita nak berijtihad, boleh ke tidak? Ijtihad ni kadang-kadang berijtihad dalam memilih pendapat yang sedia ada, hak mana lebih sesuai. Jadi ijtihad tu sendiri banyak kategori. Dan bila berijtihad, tidak semestinya dia membuka mazhab, tidak. Apatah lagi kita kata dia berijtihad nak lawan imam-imam. Ni nak lawan Imam Syafi'i ni. Ni nak lawan Imam Malik ni. Tidak. Maksudnya kita nak independent, nak berdikari, kita nak bebas. Sebab apa? Sebab ulama dulu dia berijtihad dalam konteks dia. Zaman Baghdad. Zaman Baghdad tu dia tidak ada masalah air kumbuhan tu. Kita ni ada masalah air kumbuhan tu. Pada ketika kata contoh hak mudah, pada pandemik pun ni. Semaya dengan berjarak. Benda tak pernah timbul pun. Tiba-tiba pada tahun 2020 berlaku. Peling habis. Jadi hak tu perlu pada ijtihad tu. Jadi ijtihad ni orang ada lesen, boleh nak berijtihad. Jadi ijtihad ni bila berijtihad maknanya nak menyelesaikan masalah hukum. Tidak semestinya nak membina mazhab baru. Nak lawan imam-imam yang sedia ada membentuk mazhab, tidak. Kalau orang tu nak berijtihad nak membentuk mazhab baru, boleh, tak ada masalah. Cuma atas dia lah, pandai dia lah. Sebab nak bina mazhab ni dia kena ada, kita kata, kitab. Dia sendiri ada kitab. Macam Syaukani, dia ada mazhab dia. Dia ada kitab. Pada kitab dia tu lah dia sebut pendapat-pendapat dia je. Cuma masalahnya orang kemudian nak turut dia ke tidak. Tak ada pula orang dakwa dia sebagai mazhab Syaukani. Maknanya dia mendakwa sebagai mujtahid, tapi tak ada siapa pun yang meneruskan mazhab dia. Macam Imam Bukhari. Imam Bukhari ada mazhab dia, tetapi tak ada orang yang menyaring mazhab dia tu. Maknanya sebutir kitab kecil menyusun secara sistematik semua pendapat Bukhari. Tak ada. Semua tu ada dalam bentuk dia bahas. Ada celah-celah dalam syarah hadis lah. Macam Anwar Kashmiri kata, ni mazhab Bukhari. Sekadar celah tu. Tapi tak ada seorang pun boleh tulis daripada taharah sapalah pada bab jenayah semua pendapat Bukhari. Ada. Jadi mazhab Bukhari tu dia ada dalam penulisan syarah-syarah, ataupun dia hanya wujud dalam perbahasan. Hak mazhab ada ni sebab dia ada mahkamah, dia ada negara, dia ada kerajaan. Sebab itulah dia kukuh mazhab tu.
Jadi mula-mula tu belajar pendapat ulama dalam satu masalah. Kita kena tahulah Abu Hanifah kata lagu mana, Malik kata lagu mana, Sauri kata lagu mana, dan juga cabai ilmu hadis. Ini adalah tugas kitab Jami' Tirmizi. Setelah mengetahui mazhab dan pendapat ulama, maka hendaklah dia mengetahui dalil-dalil ulama, dan ini tugas Sunan Abi Daud. Jadi ulama ni berpendapat dengan pendapat lagu ni, mana dalil dia? Maka Abu Daud tu tolong beritahu. Sebab itulah dalam Sunan Abi Daud ni dia akan buat 2 tarjamatul bab. Ni dalil mazhab pertama, tarjamatul bab kedua ni dalil mazhab kedua. Oleh kerana hukum itu tidaklah difahami secara langsung daripada dalil-dalil, maka pelajar mestilah mengetahui bagaimana cara untuk memahami hadis dan cara untuk menyimpulkan hukum daripadanya. Maka tibalah pula peranan Imam Al-Bukhari dengan kesenian abwab wa tarajimnya. Mana bab-bab dan tarjamatul bab ni. Cara Imam Bukhari buat tarjamatul bab ni akan menunjukkan kepada kita cara nak ijtihad. Lepas tu nak faham abwab wa tarajim ni, dia ada 60 usul pula. 60 usul pula. Untuk menguatkan hujah dan pendapatnya dalam istinbat, pelajar memerlukan kepada hadis yang bukan saja sahih tetapi banyak mempunyai jalan dan sanad. Maka ini tugas Sahih Muslim. Macam kalau kita baca tadilah cerita Maimunah nikah dengan Nabi ni. Maimunah nikah dengan Nabi ni, Ibnu Abbas kata Nabi dalam keadaan muhrim. Maimunah kata Nabi telah halal. Jadi sama-sama kuat tu hadis tu. Jadi untuk menguatkan mana-mana hadis tadi, maka perlu pada riwayat lain. Maka adalah riwayat sokongan daripada Abu Rafi'. Abu Rafi' juga meriwayatkan seperti mana Maimunah. Maka dengan sebab itulah sebab dalam salah satu dari perkara ijtihad ni dia kena tarjih. Disebabkan 2 dalil yang bertentangan, maka perlu pada tarjih. Antara wajah tarjihnya kita kena cari hadis-hadis yang boleh menyokong. Banyak tarik, banyak sanad yang menyokong hadis yang kita pegang tu. Pelajar memerlukan kepada hadis yang bukan saja sahih tapi mempunyai banyak jalan dan sanad, maka ini adalah tugas Sahih Muslim. Berhadapan dengan sanad-sanad yang sahih, pelajar semestinya mengetahui bahawa adanya perawi-perawi sahih dalam satu sanad tidak semestinya menjadikan sanad dan matan itu sahih. Kenapa? Kerana kemungkinan terdapat penyakit yang hanya dikesan oleh ahlinya yang mahir. Macam dalam bab haji ni, sebanyak-banyak riwayat tentang miqat ni, semua sebut miqat orang Madinah Zulhulaifah. Orang Yaman Yalamlam. Orang Najat Qarnul Manazi. Orang Syam Juhfah. Tiba-tiba ada satu riwayat ni kata untuk orang Iraq Zatul Irqi. Pelik tu. Pelik tu. Jadi ulama bahas bahawa walaupun riwayat penetapan untuk orang Iraq tu Zatul Irqi adalah Sahih Muslim, tapi hak tu tidak sahih. Hak tu maklul. Kerana apa? Kerana penetapan Zatul Irqi sebagai miqat orang Iraq tu hanya ditetapkan oleh Umar secara ijtihad dia. Bukan sabit dalam hadis yang sahih. Sebab banyak-banyak orang riwayat ni tidak ada seorang pun perawi yang menyebut miqat bagi orang ahli Iraq. Adanya untuk orang Syam, orang Najat, orang Yaman, orang Madinah. Jadi tambahan untuk orang Iraq tu itu tidak sahih. Jadi nak tahu ni, inilah ilmu illah tu. Ilmu illah. Maka dengan mempelajari Sunan An-Nasa'i, pelajar akan dilatih dengan ilmu ilal hadis. Sebagai latihan dan praktik terhadap apa yang telah dipelajari, maka pelajar seharusnya sudah mampu
membuat penilaian kritis terhadap mana-mana riwayat yang ditemuinya dalam mana-mana kitab hadis. Maknanya bila dia telah baca habis dah, belajar dah 5 kitab tadi dah, mana sekarang ni teratas untuk permulaan praktik dilakukan pada kitab Sunan Ibnu Majah yang terhimpun di dalamnya itu hadis-hadis dengan pelbagai status. Cuba cek hadis ni, hadis sahih ke dhaif, hadis maudhu' ke macam mana. Kamu tengok dalam Sunan Ibnu Majah, cuba buat penelitian. Maknanya seolah-olah tujuan daripada mempelajari Sunan Ibnu Majah ni, selain daripada kita nak dapatkan hadis-hadis tambahan bagi hukum syarak melalui hadis-hadis sahih yang terdapat dalam Ibnu Majah, kita juga dapat belajar untuk membuat penilaian terhadap hadis-hadis. Macam kita belajar Sahih Bukhari itu, tak timbul dah dari soal nak menentukan hadis ni sahih ke tidak, tak perlu dah. Tapi bila belajar Ibnu Majah ni, dia kena perhati, tengok molek. Baca perawi ni, perawi ni masalah ni, lagu mana ni, nak kata hadis ni hasan ke dhaif. Jadi sebab itulah dia kena kaji, tengok perawi dia tu setara mana perawi dia. Kadang-kadang sanad saja dhaif. Sanad dia kita sanadnya dhaif ni. Lepas tu mata dia dhaif ke? Belum tentu. Sebab apa? Sebab hal dhaif di sini perawi dia mata kuat. Mata kuat ni kerana ada dalam kitab lain perawi lain ia turut sama meriwayatkan hadis ni. Jadi hadis ni mata lemah tetapi makna sahih. Kemudian nama kitab Sunan Ibnu Majah, betul sangat tu dak. Jadi itu dia Sunan Ibnu Majah sebagai kitab sunan. Dari segi tertib kedudukan dia, sebab apa dimasukkan dalam kitab pengajian dan tujuan kita mempelajari Sunan Sittah ni. Wallahu a'lam. Wa akhir da'wana alhamdulillah.